Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, kita dapat terus beristiqamah kan, untuk teruskan untuk memahami ayat-ayat Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, kenapa kami buat kelas Al-Imam? Sebab kita nak latih yang orang awam, orang awam, suami sebagai suami seorang ayah yang dah lancar mengaji untuk jadi imam keluarga. Bukan imam masjid tak, imam keluarga, maknanya imam semain kat rumah. Kan mesti kat rumah tu ada buat tahlil ni tak, kemudian buat talqin kalau ada kematian isteri, anak, ibu sebagainya. Jadi kita nak ayah sebagai ayah ataupun suami, dia yang menjadi imam, bukan orang lain. Dia yang lead tahlil dan talqin, dia yang lead bacaan Yasin, dia yang jadi imam sembahyang fardu dekat rumah, kalau sembahyang di rumah lah kan. Kalau balik kampung, dia yang lead semuanya supaya menjadi contoh kepada anak-anak. Itu tujuan kelas mengaji Al-Imam. Ya. Sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji, dia ada macam-macam dalam tu. Dia ada semayang musafir, cara semayang musafir macam mana. Sebab tu kalau kita tengok masa semayang maghrib dekat R&R ataupun surau-surau shopping complex, maghrib tu yang jadi kritikal. Orang takut nak jadi imam. Sedangkan imam ni sepatutnya sebagai seorang ayah, seorang suami, dia jadi imam. Tapi yelah, saya tak pasti kenapa, apa masalah sebenar masyarakat kita ni untuk takut jadi imam kan. Baik, tuan-tuan dan puan, selama ni kita baca Al-Quran, mungkin kita nak faham keseluruhan Al-Quran tu agak payah, terutama bagi siapa yang bukan bidang agama lah kan. Tapi pada ustaz-ustaz yang bidang agama, dia senang je, dia memang bidang dia kan. Baik, itu pun tak semestinya dia faham semua. Saya sendiri tak faham semua. Saya nak mengajar ni, saya buat research dulu, bukan saya main buka kan. Sebagai walaupun saya belajar agama daripada kecil, memang belajar agama daripada kecil, daripada Jordan kat Mesir. Tapi bila saya nak mengajar ni, saya buka tafsir dulu. Tak adanya saya faham sikit-sikit, tak ada, tak mungkin kan. Dia kena buka tafsir, kemudian kita kaji, kemudian kita buat comparison di antara tafsir ke tafsir untuk cari yang terbaik kan. Kemudian untuk untuk mudah faham, dan baru saya cerita. Bermaksud sebagai saya sendiri yang belajar agama, saya sekolah menengah dekat Jordan, sekolah menengah dekat Mesir, kemudian habis degree dekat Jordan Syariah, sambung pula UAE kan. Itu pun nak mengajar tafsir ni, kena buka kitab tafsir baru boleh mengajar. Dia tak semudah kata apa, faham agama kau ni boleh mengajar. Tak semudah itu kan. Jadi kalau yang belajar agama ni pun susah nak faham tafsir Al-Quran, lagi-lagi lah yang bukan bidang dia. Sebab tu kita buat kelas satu hari satu ayat kan. Baik, malam ni kita pergi kepada ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39 surah Al-Baqarah yang berbunyi, Asyhadu وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sadaqallahul Azim. Yang berbunyi, siapa yang mereka yang kafir dan mereka yang menolak, mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah orang-orang yang ahli neraka. Hum fiha khalidun, kekal abadi dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Walladzina kafaru wakadzabu bi ayatina. Ini kita kena faham. Walladzina kafaru, mereka yang kafir, wakadzabu bi ayatina. Yang ni yang kita, insya-Allah kita Islam. Saya yakin siapa yang dengar ni semuanya orang Islam. Cuma kadang-kadang ada benda yang kita buat menandakan kita ni ada masalah dari segi akidah ataupun dari segi hati kita. Ada benda kita buat, kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun terlepas cakap ataupun tak perasan. Contohnya apa? Kita mempermainkan ayat-ayat Allah. Ustaz, saya tak ada main Quran, saya tak baca Al-Quran, saya tak tenang Quran. Betul. Tapi kadang-kadang ada benda yang kita cakap, kita buat menandakan kita ada masalah dari segi akidah tanpa kita sengaja ataupun tanpa kita sedar. Ya, baik. Contoh, kenapa Allah pesan ataupun dan saya tekankan ayat ini? Ya, Allah pesan sampaikan kepada kita, pada semua orang, dan kita sebagai saya belajar agama, saya tekankan ayat ni. Kan? Baik. Kita kena faham Al-Quran menafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Baik. Apa maksud mempermainkan ayat Allah tu? Baik. Dalam surah Al-A'raf, surah At-Taubah ayat 65. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 65 dan 66 yang berbunyi, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Baik. Bila kita tengok orang yang bergelak ketawa pasal Al-Quran, pasal tanda kebesaran Allah, pasal Islam, pasal agama, pasal syariat ni, kan contohlah, dulu kalau tuan-tuan ingat, sebelum kita faham tentang hudud, orang kata, kalau buat hudud, habislah sungai Malaysia penuh dengan tangan-tangan. Nah, tu permainan ayat Allah tu.
Dululah, zaman dulu, zaman sekarang kita semua dah faham pasal hudud. Kan zaman dulu bila orang kata buat hudud, oh nanti apa kilang-kilang semua tutup. Kenapa semua orang kudung tangan? Kan dia mengatakan, dia mengatakan seolah-olah nak mengatakan orang Malaysia ni, orang Islam di Malaysia semua mencuri. Seolah senang-senang dia potong tangan. Saya tak nak bincang pasal hudud, nanti dia panjang. Kan nanti insya-Allah sampai kepada ayat hudud, insya-Allah kita akan bincang lebih detail tentang ayat hudud. Dia tak semudah itu potong tangan orang, tak semudah itu macam orang tak begitu. Islam tak begitu. Kalau tuan-tuan belajar tentang hudud, kan mungkin tuan-tuan boleh pergi cari dalam Google ataupun tanya ustaz-ustaz. Malam ni saya tak dapat sebab kita pun dah 10-7 minit, kan? Tapi nak ceritanya tak mudah-mudah laksana hudud, tak semudah. Kan baik. Jadi kadang-kadang kita tergelak ketawa masa azan, oi azan lah, kita gelak. Atau menggelak kan tu. Kan orang kata, gelak, ya azan ni jangan gelak-gelak, kita diam sekejap. Kan walaupun sebenarnya dari segi hukum fiqh sebenarnya waktu azan boleh bersembang, tak ada masalah. Waktu azan boleh bersembang dengan syarat bukan mempermainkan azan dan bukan sembang benda yang sia-sia. Contoh kita tengah meeting setengah jam je mungkin, semua orang sibuk, kita ada meeting, biasalah kalau ada setengah-setengah orang tu, setengah-setengah tempat, setengah-setengah department, meeting dia setengah jam je. Setengah kadang-kadang PIBG meeting 4-5 jam, hasil sikit contoh marah orang PIBG sebenarnya. Contoh sahaja. Kadang-kadang meeting tu sampai 4-5 jam tapi hasilnya sikit. Ada setengah orang meeting 12 minit, saya pernah jumpa jutawan meeting 12 minit dalam setahun di meeting 12 minit dengan staff. Lepas tu sekadang dalam WhatsApp. Yang lain semua meeting yang meeting yang 15 minit tu setahun sekali je ataupun sebulan sekali 15 minit saya pernah jumpa. Dia jutawan di meeting hanya 15 minit sebulan ataupun setahun sekali. Dengan staff daripada depan ni. Tapi yang arahan-arahan lain tu dalam WhatsApp lah. Tak perlu meeting. Maknanya dia punya masa dia betul-betul manfaatkan. Baik. Contoh, na'udzubillah, kita jumpa dengan orang di tengah azan, dia bercakap benda yang sia-sia, bergurau masih azan ni. Kan? Kita kata, bang, azan senyap sekejap. Alah, azan apalah nanti dia gelak-gelak. Na'udzubillah, kalau ada sengaja permainkan, ada tanda-tanda boleh jadi murtad. Na'udzubillah. Yang ni yang termasuk dalam adalah ayat surah Taubah ni yang ayat 65 yang bermaksud kalau kamu bertanya pada mereka, apa pasal buat macam ni? Dia kata innama kunna nakhudu. Kalau kita orang cakap je, onal main-main je. Sedangkan teguran tu tentang agama, hormati azan, syiar Islam tu. Kan? Dan sambung ayat ni, qul abillahi wa ayatihi. Adakah dengan Allah dan ayat-ayatnya, wa rasulihi dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kamu mempermainkan. Nampak? Bahaya. Baik, sambungan ayat 66, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu nak excuse, minta maaf, tak ada. Qad kafartum. Allah sendiri kata kamu telah kafir. Na'udzubillah. Nampak? Mempermainkan azan. Sebab tu kalau orang tegur tak boleh nak buat, kita senyap je. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan perempuan, kadang-kadang kita tak perasan benda yang tu. Baik. Benda lain, contoh mempermainkan ayat Allah. Benda ni saya rasa banyak kali berlaku, kita dengar sendiri. Dekat mana-mana. Dah lagi kat majlis kahwin. Contohnya, ada kenduri kahwin, bila kita pergi, kita jumpa kawan kita. Kita pun tanya, kenapa tak kahwin lagi? Kata, belum sampai seru. Okey. Belum sampai seru, kita nak tanya, belum sampai seru tu maksud dia apa? Tak jumpa jodoh lagi, okey, tak ada masalah. Belum sampai seru, adakah belum sampai ayat Allah tentang suruh kahwin? Tu kena faham, kena jelas. Saya rasa maksud dia belum jumpa jodoh. Tapi kalau dia kata belum sampai seru sebab tak jumpa lagi ayat Quran ataupun tak jumpa hadis mengatakan pasal kahwin, tu masalah akidah dia. Kan? Sebab dalam surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Al-yawma, hari ini, hari Haji Wida, kata Allah, akmaltu lakum, aku telah lengkapkan agama kamu. Allah ni surah Al-Maidah ayat 3 wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah lengkapkan nikmat aku ke atas kamu, wa raditu lakum al-islam madina, aku telah redha Islam menjadi agama kamu. Ayat 3 surah Al-Maidah. Mana Islam dah lengkap. Kalau kita katakan tak sampai seru, seolah-olahnya nak mengatakan Allah belum sampaikan dia punya arahan. Bahaya. Kan? Baik, dalam Sahih Bukhari juga pada Haji Wida, Nabi kata apa? Allah hal balagh. Adakah telah aku sampaikan? Allahumma syahad. Aku telah sampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat menjadi saksi dan Allah menjadi saksi. Maknanya kalau kita mengatakan tak sampai seru pasal kahwin, kalau kita niat tekad mengatakan memang tak hadis kahwin, tak ada. Tu masalah akidah. Sedangkan Nabi dah kata, kan? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak nak ikut sunnahku perkahwinan ni bukan daripada umat aku. Sebab tu kalau kita tak bercakap, kadang-kadang nampak simple Mungkin saya rasa dia dimaksudkan boleh dapat jodoh, mungkin boleh tak dapat jodoh lagi. Tapi kalau dia kata alah kahwin ni tak payahlah kahwin, dia macam memperkecilkan kahwin, sedangkan itu adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi jangan diperkecilkan. Tak mampu nak buat, tak apa. Tapi jangan memperkecilkan walaupun sekadar sudi.
Ini kadang-kadang saya minta maaf, kadang-kadang kita kat surau kat masjid, kadang perasan orang bersugi, dia orang gelak. Gila jijik aku nak sembahyang dia. Kenapa bersugi? Tu bahaya tu. Walaupun sembahyang tu RM50, tapi dia mempermainkan, memperkecilkan sunnah Nabi, walaupun sekadar sugi, bahaya akidah dia. Ya, tak perasan. Sebab tu kena betul kalau perhati bila kita nak kahwin, saya dah kahwin alhamdulillah. Orang lain nak kahwin, bila orang lain nak kahwin, imam akan suruh istighfar. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita terlupa nak istighfar benda-benda yang kita terlepas cakap waktu dulu. Kan? Kadang-kadang na'udzubillah kita telah murtad tanpa sedar, na'udzubillah. Kan? Sebab tu imam minta kita istighfar dan minta kita syahadah balik. Bukan tanda kita ni tak Islam, tak, cuma supaya berhati-hati. Itu maksudnya, kan? Baik. Kemudian apa lagi yang contoh ayat yang orang mempermainkan? Tadi saya start 10-3 minit, mana kita berhenti lagi 1 minit atau 2 minit, insya-Allah. Kan, walaupun ini 10-12, kita berhenti 10-13 ataupun 10-14, insya-Allah. Baik. Sebab esok nak kerja, kan? Baik. Yang benda kedua, yang kadang-kadang kita ataupun ada setengah orang dia terlepas cakap, apa dia kata? Alah, nanti tu taubatlah. Nanti tu taubatlah. Nampak? Ramai yang kadang-kadang kau ni bila nak bertudung. Nanti tu taubatlah. Berapa orang yang cakap macam tu dia mati masa muda? Ada. Kan kadang-kadang kita geram, kau ni masa hidup sihat tak nak bertudung, tapi masa meninggal nak pula berkapan. Kalau boleh orang yang tak nak bertudung ni cuba dia diwasiatkan, aku mati aku tak nak siapa kafankan aku. Selesai cerita. Kan orang masih tak payah nak uruskan. Ini kadang-kadang sebelum meninggal tu bukan main lagi konsert sebagai Kulo Kile. Contohnya lah, kan konsert Kulo Kile dengan gediknya, dengan gebuknya, dengan gebu badannya, goyang punggung, orang lain sampai hilang iman, tak nak bertudung, orang tegur berkali tak mau bertudung, tapi bila meninggal nak pula duduk depan imam dalam masjid pula tu. Kan kadang geram, kan, walaupun taklah salah, walaupun kita kena uruskan jenazahnya, cuma jadi marahlah kita. Contohlah macam kita lah, kita ada anak buah ataupun kita ada pekerja sekolawan kita waktu di office. Kemudian bila pencen, dia kata, bos bagi bagilah pencen lebih sikit, gaji lebih sikit. Agak-agak nak buat apa? Nak pernah ngajang ke nak bagi bonus lebih? Contohnya lah. Dan kita ada pekerja sekolawan kita, lawan setiap hari, pantang jumpa mesti nak tekak dengan kita, walaupun kita bos dia, kan. Kemudian bila dia nak berhenti sebagainya, bos tolong bagi bonus lebih, gaji naik sikit, pangkat ni sebagainya, kan, kita nak bagi tak? Itu bos kita sebagai bos. Ini Allah kata pakai tudung, bukan payah mana tudung tu. Kalau panas pakai yang nipis bukanlah menampak dalam, tidak, tapi ada kain yang nipis yang tutup aurat, yang tak melekat ke baju. Ada je macam-macam tudung sekarang ni ada. Apa salahnya? Mati ke tak pakai tudung? Kan? Maaf, mati ke pakai tudung? Kan? Begitu. Baik. Jadi orang yang kata taubat tu masa tua nanti, seolahnya dia menafikan ayat Quran yang surah Al-A'raf yang ayat 97 yang berbunyi afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Adakah ahli qura ataupun ahli orang-orang ni, orang kampung, orang bandar, orang semua ni lah, kita ni, dia rasa selamat, dia boleh rasa selamat daripada azab Allah yang mungkin datang waktu kita tidur. Sambungan ayat yang ke-98, adakah orang-orang ini, orang-orang yang melawan Allah ini, dia akan merasa selamat bahawa tidak akan datangnya azab Allah di waktu pagi ataupun siang, waktu mereka tengah bersukaria. Maknanya azab Allah boleh datang bila-bila, termasuk juga tentang kematian adalah juga azab sebagai pada orang yang fasik. Baik. Yang terakhir, yang ni kadang-kadang kita biasa dengar, saya sini pernah dengar. Kadang-kadang kita nak buat program yang baik, kita nak buat kuliah sebagainya, ada yang kadang-kadang dengar di ujung telinga, dia kata, alah geng-geng baca suci, alah geng-geng ni konon-kononnya nak taubat. Itu ada juga kadang-kadang kawan-kawan ni, dia dah dulu merempit, kemudian dia dah sedar, dia bukan patah kaki, kudung tangan, tak, cuma dia sedar. Dia pun cubalah pakai kopiah, dia cubalah bela janggut, pakai baju yang menandakan dia ni orang baik, kan. Kemudian ada geng-geng kita, geng-geng kawan dia yang kata, alah sekejap tu, kan, nak baju bagus lah tu, nak taubat, konon-konon nak taubat lah tu. Ayat ni dikatakan oleh orang kafir zaman Nabi Lut, diulang pada zaman kita. Surah Al-A'raf ayat 82. Wa ma kana jawab qaumi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Innahum unasun yatatahharun. Mereka ni geng bajik suci. Ini kata-kata orang kafir zaman Nabi Lut diulang zaman sekarang tanpa sedar. Nampak? Sebab tu kalau kawan-kawan kita nak berubah, jangan caci dia, jangan sindir dia, jangan kecilkan dia. Walaupun kadang-kadang dia pakai sugi, macam tadi saya ulang, sugi ni Nabi suka, sampai Nabi wafat Nabi suka sugi. Sebelum Nabi wafat Nabi bersugi. So jangan perkecilkan sugi, kan? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah sekadar perkongsian yang sedikit, 10.16, kan? 10.16 maknanya terlebih dalam 6 minit lebih kurang.
Jadi saya rasa cukup sekadar itu, dan pada semua peserta Al-Imam yang telah ikut Al-Imam dan akan ikut Al-Imam, tolong ikut kuliah tafsir satu hari satu ayat. Sebab Al-Imam bukan sekadar kalam mengaji, kita nak apa yang kita baca daripada Al-Quran kita faham. Kita katakanlah na'uzubillah lah, contoh isteri kita hantar satu mesej, kita tak faham, dan kebetulan pula dia meninggal, contohnya lah kan, kita mesti nak tahu, kita akan rasa terkilan kalau tak tahu apa yang isteri kita sampaikan dalam mesej tu. Betul tak? Ini ayat Allah yang 6,000 lebih ayat ni, satu pun kita tak faham, rugi sungguh. Rugi sungguh. Itu tuan-tuan, moga-moga kita tutup malam ini dengan baca Al-Quran, dengan surah Al-Baqarah ayat 39, kita baca sama-sama. Asyhadu والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-39. Astagfirullahalazim. Insya-Allah jumpa pada malam esok ayat yang ke-40. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala.